Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminah Bila binti Suhaimi. Nombor matrik saya 22025551. Saya merupakan pelajar tahun akhir di PPI di USIM. Okay, baiklah, pada hari ini saya akan menguraikan sedikit mengenai kajian tindakan yang telah saya lakukan pada SEM ini. Okay, laporan saya akan menguraikan sedikit mengenai kajian tindakan yang mana kami menggunakan kaedah TCTH, iaitu talaqi, musyafahah, cerakin, takrir dan hafalan bagi ayat hafazan dalam kalangan murid tingkatan 4 SMK Jengka Pusat Pahang. Okey, baiklah. Saya teruskan dengan penyertaan masalah bagi kajian ini, iaitu pekaji mendapati murid tingkatan 4 beta di SMK Jengka Pusat Pahang sukar menghayati ayat hafazan, iaitu ayat hafazannya adalah surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. Selain itu murid juga tidak kenal kenal huruf, tetapi mereka juga sukar dari segi bacaan dan hafazan dengan betul dan lancar. Kisah itu 5 orang murid tingkatan 4 beta di SMK Jengka Pusat juga kurang pengetahuan tentang hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah yang mereka hafaz. Okey. Pekaji juga mendapati masalah-masalah murid tersebut sewaktu berlakunya PDP bagi subjek pendidikan Islam dalam bidang Al-Quran. Jadi pekaji telah bersetuju untuk mengambil 5 orang pelajar ini untuk membuat kajian tindakan terhadap mereka. Okey, baiklah. Terdapat dua objektif. Terdapat dua objektif, iaitu objektif kajian umum dan objektif kajian khusus. Objektif kajian umum adalah yang mana kita ingin membantu murid menghafaz dan menghayati ayat hafazan dengan baik dan lancar, bertajwid serta fasih. Okey, bagi objektif kajian khusus yang mana 5 orang murid tingkatan 4 beta boleh membaca ayat Al-Quran dan menghafaz ayat Al-Quran dengan fasih, betul dan lancar, serta 5 orang murid ini juga dapat menyenaraikan hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam ayat hafazan tersebut. Okey, bagi metodologi kajian yang mana kaedah kajian yang kami lakukan yang pertama adalah secara kualitatif melalui ujian lisan. Manakala senarai semak dan kajian yang berbentuk kuantitatif, yang mana murid tersebut akan menjawab soalan ringkas. Okey, kami di sini terdapat dua gelung pertama dan gelung kedua. Okey, gelung pertama kami menggunakan kaedah TCTH, dan manakala gelung kedua kami menggunakan kaedah TCTH juga beserta penambahan iaitu tahriri. Okey, TCTH membawa maksud kepada penggunaan kaedah talaqi, musyafahah, cerakin, takrir dan hafalan. Jadi bagi gelung kedua kami akan menambahkan tahriri sebagai penambahbaikan. Okey. Baiklah, data analisis dari segi pencapaian ujian lisan yang mana kita boleh lihat dari segi daripada gelung 1, gelung kedua, kita memberi kesimpulan yang mana 5 orang pelajar ni mendapat markah yang tinggi pada gelung kedua. Jadi terdapat sedikit peningkatan pada gelung kedua bagi ujian lisan. Manakala bagi ujian senarai semak tajwid yang mana kami telah menyediakan 10 soalan hukum hakam tajwid dalam surah Al-Kahfi yang mana mereka perlu menjawabnya. Okey, 2 orang pelajar yang mendapat 80%, manakala 3 orang lagi pelajar mendapat range markah bagi soalan hukum tajwid dalam lingkaran 50 ke 55%.
Okey, pada yang akhir sekali adalah yang mana sebagai rumusan adalah secara keseluruhannya penyelidikan yang dijalankan ke atas 5 orang murid tingkatan 4 beta di SMK Jangka Pusat dapat dijalankan dengan dengan selesai, walaupun terdapat kesulitan yang dialami baik dari segi tenaga penyelidik yang masing-masing jauh, akan tapi kajian ini dapat diselesaikan dengan jayanya. Jadi dengan kaedah TCTH ini dapat diterangkan dan diaplikasikan oleh murid-murid bagi membantu murid ini untuk menghafaz ayat-ayat Al-Quran. Itu saja. Sekian, terima kasih.